Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 2. So, seperti biasa, kembali kita ke PDPR. Okay. So, macam biasa juga, macam tahun-tahun lepas juga, PDPR anda, tahun lepas anda dah biasa PDPR. Cuma ada beberapa kelas yang saya tak mengajar. Mungkin bagi kelas-kelas yang saya tak mengajar agak ralak sedikit, mungkin tak faham cara saya. Tapi kebanyakannya saya rasa daripada 6 kelas tingkatan 2 yang saya dapat tahun ni, 3 kelas memang saya mengajar dan 3 kelas lagi saya dapat kelas baru. Okay, so saya tak tahu kenapa saya diberi tanggungjawab kelas baru ini. Mungkin kelas ini perlu dibentuk lebih lagi kot. So, tak apa, saya terima. Okay, so bagi yang dah tahu, anda dah tahu macam mana cara saya buat secara rakaman dan bagi kelas baru. Okay, dengar betul-betul So, saya menggunakan kaedah rakaman ini dan anda perlu dengar daripada awal sehingga akhir pengajaran saya supaya anda dapat mengisi kehadiran untuk hari ini So, jangan salahkan saya tiba-tiba kalau di akhir kelas nanti, di akhir anda buat semua kerja-kerja ini, anda tak berjaya isi kehadiran. Kenapa? Rupanya anda tipu, tak dengar betul-betul video saya buat ini. Penting Kenapa pentingnya? Sebab saya masih menggunakan kaedah kata kunci Sepanjang saya bercakap ini, sampai satu masa saya akan berikan kata kunci. So, mungkin ada satu kata kunci saja, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. So, tak ada peluang untuk skip sebenarnya So, seeloknya belajar fokus. Saya tahu di rumah susah nak belajar dengan situasi rumah, TV on, dengan handset satu lagi ada kat tepi, dengan adik-adiknya, dengan abang-abangnya. So memang sangat susah kita nak belajar, tapi kita mampu buat sekiranya kita betul nak. So, saya nak sikap itu yang anda tunjukkan. Kalau tak, jumpa nanti dalam kelas, kita buat perhitungannya di sana nanti So, hari ini saya akan terangkan berkaitan dengan bab 1 tingkatan 2. Korang tak asing lagi dengan geografi. Walaupun bukan saya mengajar, mungkin tingkatan 1 cikgu lain mengajar, sama je. Kita mengajar berdasarkan silibus buku teks. So, tak ada yang lainnya, sama saja So, anda dah tak asing lagi dengan geografi. So, tingkatan 2, bermulanya tajuk kita tingkatan 2 adalah bab 1 skala dan jarak. Itu tajuknya. Saya akan ambil sedikit saja hari ini. So, kalau ikut slide saya cuma ada 7, tapi 7 itu dah tolak 2. Ni 1 muka depan dan 1 sekian, terima kasih, dah tolak 2. 5 slide saja. So, 5 slide itu saya rasa pendek saja masanya, penerangannya. Tolong fokus betul-betul Saya tak nak membebel panjang. Cuma saya nak ingatkan sekali lagi, jangan ada kesalahan bila korang tak dengar betul-betul, tak dapat fokus, tiba-tiba korang tak dapat kata kunci, korang mula tanya kawan-kawan lain, dan ada kawan-kawan lain pula yang dengar betul-betul yang mana dengar hari ni, saya bagi warning betul-betul, jangan kongsi kata kunci. Jangan bagi tahu orang. Kalau kawan tu tanya kita, apa kata kunci cakap saja, saya pun tak tahu, tak dengar lagi. Saya pun terlepas dengar. Saya nak dengar lagi sekali ni. So, cakap aja tak tahu. Jangan cakap bagi jawapan. Kalau orang tu ugut ke apa semua, bagi tahu saya. Kita settle cara disiplin. Tak ada masalah. Tak boleh saya tak benarkan langsung. Tolong. Kalau kantor ada pengadu memberitahu saya, sebab banyak tahun lepas banyak kes dalam ramai-ramai korang akan ada yang baik. Yang baik itulah selalu bagi tahu saya, cikgu, orang ni tanya kata kunci, orang ni bagi tahu kata kunci. Semua itu salah So, bila masuk ke sekolah nanti, saya boleh ambil tindakan disiplin So, tolong jangan buat benda itu. Sendiri dengar, sendiri fokus, sendiri cari kata kunci. Dengar betul-betul. Belajar betul-betul, bukannya minta dengan orang. Dan siapa-siapa yang mengadu kat saya sampai hari ni, tak ada siapa tahu pun. Saya rahsiakan pengadu. Sebab tu jangan risau. Korang pun kalau tahu, DM saya, bagi tahu. Saya memang tak akan petik nama korang. Yang pecahkan rahsia tu, saya tak akan petik nama dia. Dia dapat pahala dah 1.
Dia tolong kan. So dia membantu orang yang tak nak belajar ni buat salah, dapat pahala lagi juga. So jangan risau, saya akan jaga dan backup orang itu. Okay, so kita teruskan. Tajuk skala. Apa itu skala? Kalau saya tanya dalam kelas bila PDPC kan, majoriti saya tanya apa itu skala, ramai yang tak tahu. Kalau ada yang cuba tahu pun, cuba buat-buat tahu pun, dia buka buku teks, dia baca je, tak faham pun. Okay, so apa itu skala? Skala ialah nisbah jarak. Nisbah jarak. Nisbah ni apa? Nisbah ni kalau dalam matematik, korang dah belajar matematik kan, nisbah. Okay, dia adalah perwakilan antara nombor. Okay, so yang kalau kita geografi senang cerita, saya baca habis dulu lah. Senang cerita gini. Skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar. Nisbah ini adalah perbandingan dua, iaitu di atas peta dengan di atas jarak yang sebenar. Okay, gini lah. Peta ni kita lukis kat mana? Peta ni kita lukis pada sehelai kertas je. Okay, kertas kecil je. Ada yang peta besar. Kita bayangkanlah kertas A4 yang kecil tu, besar-besar kertas kajang korang tu, kertas buku nota korang tu. Contohnya saya nak lukis jalan raya. Jalan daripada Taman Cendana ke sekolah SMK Pasir Gudang. Okay, cikgu, jaraknya lebih kurang, kita letaklah lebih kurang 8 km lah. Lebih kurang tak sampai pun. Tak tahulah betul tak. Tapi kita anggap aja, anggap 8 km. Okay, 8 km. So kita kalau lukis pada sehelai kertas dengan jarak betul 8 km, muat tak kertas itu? Memang tak muat, cikgu kan. Tapak kaki kita saja pun dah penuh satu kertas. Macam mana kita lukis jalan daripada Taman Cendana ke SMK Pasir Gudang? Itulah pentingnya penggunaan skala. Skala ini di mana kita mengecilkan jarak sebenar. Kita boleh kecilkan jarak sebenar, kita boleh besarkan jarak sebenar. Kita menggunakan nisbah ini. Contohnya, saya akan lukis, cikgu, 1 km punya jalan tu panjang. 1 km, saya cuma lukis 1 cm pada kertas. Oh, jadi kalau daripada Taman Cendana ke SMK Pasir Gudang 8 km, berapa sentimeter lukis di kertas? Dia akan jadi 8 cm saja. Nampak tak? Kita dapat lukiskan di kertas dengan menggunakan nisbah jarak tadi. Nisbah jarak tadi 1 cm di atas kertas sama dengan 1 km di jalan raya. Jadi kalau jalan itu 8 km, kita cuma lukis 8 cm. Kalau jalan itu 5 km, kita lukis 5 cm saja. So itu namanya skala. Skala ialah di mana nisbah jarak kita nisbahkan dengan betul 1 cm 1 km. Cikgu, boleh tak saya nak guna 1 cm sama dengan 5 km? Boleh. Itu nisbah anda. Nisbah dia boleh berbeza. Terpulang pada soalan, terpulang pada gambar itu sendiri. Tak kisah. Yang penting kita faham nisbah itu, nisbah jarak itu adalah skala. Okay, ingat Okay, seterusnya, jenis-jenis skala. Ada berapa skala yang korang kena belajar, yang korang kena ingat? So, yang ini kerap masuk dalam exam. Dia tanya jenis-jenis skala ada berapa, yang ini pun ramai yang salah. So, tolong kali ini saya nak anda ingat betul-betul jenis-jenis skala. Saya ulang jenis-jenis skala ada 3. Ada 3. Tolong ingat 3. Yang pertama namanya skala lurus. Apa yang lurus pula ni, cikgu? Tak payah fikir lagi, ingat saja dulu. Jenis-jenis skala ada 3. Yang pertama skala lurus. Ingat kataannya, skala lurus. Yang kedua skala penyata. Yang ketiga pecahan wakilan. Cikgu, kenapa pecahan wakilan pula tak ada skala depan? Yang lain ada skala lurus, skala penyata. Tiba-tiba yang ini pecahan wakilan. Suka hati dia lah. Dalam buku teks cakap gitu, kita belajar macam tu. Tolong ingat, jangan mandai-mandai. Dalam exam ada pelajar memandai-mandai. Dia cakap apa? Jenis-jenis skala, dia jawab, okey, skala lurus dapat 1 markah. Skala penyata dapat 1 markah.
Tiba-tiba yang ketiga ditambah juga perkataan skala. Skala pecahan wakilan. Salah. Dah dapat 2 markah aja. Sepatutnya dapat 3 markah. Sayang. So ingat, yang ketiga dia tak ada perkataan skala. Dia hanya pecahan wakilan. 3. Skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. Cikgu, apa itu skala lurus? Apa itu skala penyata? Apa itu pecahan wakilan? Okey, penerangannya di sini. Okey. Jenis-jenis skala yang pertama yang anda kena faham adalah dipanggil skala lurus. Apa itu skala lurus? Gambar dulu. Kita tengok gambar skala lurus dulu. Itu contoh skala lurus mudah. Yang kedua, contoh skala lurus penuh. Dah cikgu cakap tadi skala lurus, tiba-tiba ada skala lurus mudah pula, skala lurus penuh pula. Yang mana satu ni cikgu? Namanya skala lurus. Kedua-dua ini juga skala lurus. Dua-dua ini adalah skala lurus. Cuma dia ada pula nama dia lain lah. Nama dia skala lurus mudah. Bila dia mudah macam ni je, dia ada satu garisan lurus, ada tiang-tiang. Ni saya panggil tiang ini saya panggil tiang. Kecil-kecil ni dia ada tiang, mudah-mudah je dilukis, tengok mudah je. So dia namanya skala lurus mudah. Yang ini kan nampak complicated sikit. Dia tebal, ada garisan-garisan banyak sikit kan, tulisan dia pun lain sikit. Yang ini kita panggil dia skala lurus penuh. Dalam exam biasanya digunakan skala lurus mudah saja. Dalam exam kan, skala lurus mudah saja. Apa itu skala lurus? Skala yang berbentuk satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Yang penting sini adalah satu garisan lurus. Mesti garisan lurus. Ada pelajar nota dia buat, dia tak nak guna pembaris. Ni pun nota kejap lagi kena salin ini, dia tak nak guna pembaris. Bila tak nak guna pembaris, dia punya garisan itu bengkang-bengkok teruk macam ombak. So itu bukan skala lurus. Biasanya kalau saya tanda buku nota, saya nampak garisannya tak lurus, saya akan pangkah suruh buat balik. Lukis mula. Yang kedua, mestilah bahagiannya sama jaraknya. Yang ini 0 ke 1, tiang pertama ke tiang kedua. Kalau jarak dia panjang ini, yang kedua juga mesti panjang yang sama. Sebab tu nak lukis skala ini mesti menggunakan pembaris. Mesti jarak yang sama. 1 hingga 2 jarak yang sama, tiang ini ke tiang ini sama, tiang ini ke tiang ini sama. Tak boleh satu pendek satu panjang, satu pendek satu panjang. Tak boleh. Saya akan pangkah buat semula. Mesti kena ikut. Kena ikut peraturannya. Yang kedua, setiap bahagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Setiap jarak ini kita akan tukarkan nanti kepada jarak yang sebenar. Macam mana? Kita kena melalui proses membaca skala ini. Kita kena baca skala ini. Macam mana baca? Kejap lagi sebelum habis kelas saya terangkan. Terdapat skala lurus mudah dan skala lurus penuh yang kita terangkan tadi. Ada 2 skala lurus. Satu skala lurus mudah, satu skala lurus penuh. Itu sahaja skala lurus. So mudahnya, apa itu skala lurus? Kalau saya tanya dalam kelas, apa itu skala lurus? Jawapan mudahnya, berbentuk satu garisan lurus. Berbentuk satu garisan lurus. Saya ulang balik, apa itu skala lurus? Berbentuk satu garisan lurus. Cukup. Bila saya tanya dalam kelas, jawab yang itu. So seterusnya, saya berikan dahulu kata kunci yang pertama hari ini. So dengar betul-betul. Kata kunci pertama adalah sejahtera. S-E-J-A-H-T-E-R-A. Sejahtera. Semuanya huruf kecil dan ditulis rapat-rapat. Kataannya apa? Sejahtera. S-E-J-A-H-T-E-R-A. Huruf kecil semua, rapat-rapat. Tulis perkataan sejahtera sahaja, maka anda akan dapat terus ke peringkat seterusnya. Jenis-jenis skala yang kedua. Tadi yang pertama skala lurus, yang kedua adalah skala penyata. Apa pula itu skala penyata? Kita tengok penerangannya. Kita tengok contoh dahulu. Contoh skala penyata. 1 cm, 1 cm mewakili 1 km. Apa pula tu skala macam mana pula gini kan?
ada perkataan gitu, ayat gitu je. Okey, so apa dia? Skala penyata adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk ayat atau pernyataan. Oh, baru faham. Skala penyata adalah di mana skala itu ditulis dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat. Tadi gambar betul, dilukis satu garisan lurus. Skala lurus. Sekarang ini, skala ini ditulis dalam bentuk ayat, namanya skala penyata. So, kalau saya tanya dalam kelas, apa itu skala penyata? Anda mesti jawab skala yang ditulis. Senang, pendek je. Jawab pendek je. Apa itu skala penyata? Dalam bentuk ayat. Cukup. Dalam bentuk ayat. Cukup. Okay. So, kita dah tahu dua. So, yang ketiga adalah pecahan wakilan. Apa yang pecah, cikgu? Entahlah. Okay. Dia ada dua. Satu dia pecah, lepas tu dia wakil pula ke orang lain. Apalah pecahan wakilan? Salah bukan Okay, pecahan wakilan itu apa? Pecahan wakilan adalah contohnya itu 1.2 100,000. Itu adalah pecahan wakilan. Bacaan dia, kita baca dia satu, yang dalam skala itu yang atas ini saja 1.2 100,000. Itu saja, yang bawah tak tulis. Yang atas ini saja 1.2 100,000. Tapi bacaan dia apa? 1/100,000. Itu kita baca dia 1/100,000. Oh, apa dia ni, cikgu? Pecahan wakilan adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. So, bila kita jumpa ada titik dua tadi kan, titik dua ini sebenarnya nisbah. So, bila kita jumpa skala dalam bentuk titik dua ini, itu automatik kita ingat ianya adalah pecahan wakilan. So, kalau saya tanya dalam kelas, apa itu pecahan wakilan? Anda perlu jawab dalam bentuk nisbah. Senang untuk ingat je, untuk kita ingat, untuk faham aja. Dalam bentuk nisbah. Apa itu skala lurus? Dilukis dalam bentuk satu garisan lurus. Skala dalam bentuk satu garisan lurus. Yang paling pentingnya satu garisan lurus. Itu adalah skala lurus. Kalau skala penyata dalam bentuk ayat. Kalau pecahan wakilan dalam bentuk nisbah. Jelas tiga itu anda perlu ingat. Hari ini kita belajar situ sikit je. Skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. So, pecahan wakilan juga ini anda kena ingat juga, sekadar untuk pengetahuan, 100,000 ini adalah angka yang besar. So, anda perlu ingat yang ini. Ini matematik anda dah belajar. 1 kilometer, 1 km sama dengan 100,000 cm. Kita kena ingatlah. 1 km sama dengan 1000 m. 1 m sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. Ini hanya untuk info. Benda ini akan digunakan bila ada soalan melibatkan pecahan wakilan. Itu saja. Okey. Seterusnya, sebelum kita tamatkan, saya ulang sedikit saja lagi. Kita ada satu lagi, membaca skala. Sabar. So, saya ulang balik. Jenis-jenis skala ada 3. Yang pertama adalah skala pecahan pecahan wakilan. Saya ulang balik keluarkan. Jenis-jenis skala ada 3. Daripada belakang, pecahan wakilan, skala penyata dan skala lurus. So, tiga-tiga ini adalah jenis-jenis skala. Skala lurus dalam bentuk satu garisan lurus, skala penyata dalam bentuk ayat, pecahan wakilan dalam bentuk nisbah. Dan yang terakhir hari ini, kita pergi kepada membaca skala. Yang ini cuma 2 contoh. So, tengok betul-betul penting ini dalam kelas. Kalau tak boleh jawab yang ni, siap. Fokus betul-betul. Tukarkan skala lurus di bawah kepada skala penyata. Maksudnya apa? Dia bagi satu gambar skala lurus, dia nak suruh kita tukarkan kepada skala penyata dalam bentuk ayat. Kenapa tukar bentuk ayat? Supaya senang kita faham. Daripada bentuk ayat, kita boleh tukar kepada bentuk matematik yang mudah. Macam mana? Okey, tengok betul-betul. Cara dia, bila kita nak tukarkan,
perkara pertama, kalau anda tengok kat sini, dia satu garisan lurus dan dia ada tiang-tiang. Saya panggil ni tiang bahasa saya tiang ni. Ni. Tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga, tiang keempat, tiang kelima, tiang keenam. Nombor apa yang paling kecil? Yang paling kecil. Ini 5 besar, 4 besar, betul tak? Okey, 5 besar, 4 besar, 3 besar, 2 besar, 1 besar. Kosong paling kecil, betul? So, kita akan tengok rujuk 2 tiang yang paling kecil. 2 tiang yang nilainya paling kecil. So, tiang pertama, tiang kedua. Tengok yang itu saja. Untuk membaca skala ini, anda cuma perlu tengok 2 tiang yang nombornya paling kecil. Ingat, tengok 2 tiang yang nombornya paling kecil. Perkara pertama kena buat apa? Anda mesti ada pembaris. Pembaris kena buat apa? Pembaris anda perlu ukur jarak di antara tiang pertama hingga tiang kedua. Saya letak pembaris saya. Okey, ukur dua tu jarak tu Saya letak pembaris saya. Besar pembaris saya kan. Letakkan. So, bila saya letak pembaris, berapa jarak antara tiang pertama hingga tiang kedua? Kalau anda pandai membaca pembaris, anda akan dapat jawapannya adalah 1 cm. Betul? 1 cm. Daripada tiang pertama hingga tiang kedua. Tiang pertama hingga tiang kedua. Yang paling kecil nombor ni. Okey. Jaraknya 1 cm. Tulis jawapannya 1 cm. Oh, gitu je cikgu Tak habis lagi. Sabar. Okey, seterusnya apa yang anda perlu buat lagi? Masih ada tiang pertama dan tiang kedua. Okey, bila anda dah tulis 1 cm, tambahkan ayatnya. Ayatnya apa? Mewakili. Kan kita belajar tadi kan? Mewakili. Tambah perkataan mewakili. Okey, seterusnya kita masih pada tiang pertama dan tiang kedua. Jangan pedulikan tiang lain, letak dia. Tiang pertama dan kedua saja. Kita cari beza. Beza nombor besar tolak nombor kecil. 2 tiang ni je. Ramai yang salah bila beza dia ambil hujung sekali ini. Tolak yang ini. Salah. Kita ambil 2 tiang ini saja. 2 tiang saja. So, nombor apa? Ni nombor 1, ni nombor kosong. 1 tolak kosong berapa? 1. So, tulis jawapannya 1. Okey. Beza antara 2 tiang. Beza antara 2 tiang. 1 tolak kosong. 1. Unitnya apa? Unitnya apa? km. Tambah km di belakang. So, jawapannya adalah 1 cm mewakili 1 km. Daripada skala penyata ini, kita boleh permudahkan dia kepada rumus matematik lah untuk senang kita kira. So, dia akan jadi macam mana? Mewakili itu tukar saja kepada sama dengan. So, dia akan jadi 1 cm sama dengan 1 km. Kita dah dapat baca dah. So, gambar peta itu nanti yang guna skala ini, katakanlah kita ukur jalan raya dalam gambar itu 3 cm. So, saya tanya, berapa jarak sebenar? So, kita dah tahu, kalau 1 cm sama dengan 1 km, kalau 3 cm, 3 km lah jawapannya. So, daripada skala kita dapat jawab. Okey, so, contoh yang kedua. Yang kedua. Boleh Yang kedua. So, tukarkan skala lurus tadi kepada skala penyata. So, berapa jawapannya agak-agaknya? Saya bagi masa. Cuba tengok, tenung. Kalau anda rasa anda dapat jawapannya, selepas ni kita bincang betul jawapannya, anda faham lah maksudnya. So, jawab dalam diri sendirilah. Apa jawapannya? Akan ada terus jawab. Oh, cikgu, jawapan dia 1 cm. Suka hati kan? Jangan terus menjawab sekiranya selagi tak ukur. Itu sama juga. Kita kena tengok 2 tiang yang pertama, nombor yang paling kecil. 0 paling kecil, 5 paling kecil. 2 itu So, 2 tiang itu kita akan ukur dengan pembaris. Barulah korang tengok berapa agak-agak jawapannya. So, 1 cm mewakili berapa? So, simpan jawapan anda. Tengok betul ke tak. Kalau betul, maksudnya anda dah faham. Kalau masih salah, anda perlu study lebih lah. Sebab saya hanya berikan 2 contoh saja hari ini. Okey, so seterusnya apa?
Jaraknya adalah 1 cm, ditulis 1 cm, ditambah perkataan mewakili. So, sama saya cakap tadi, kita jangan pedulikan tiang lain, kita fokus pada 2 tiang yang paling kecil nombornya itu. So, kita akan kira beza antara 2 tiang itu. So, tiang pertama kosong, tiang kedua 5. So, 5 tolak kosong, 5. So, ditulis jawapannya 5, unitnya apa? km, ditulis km. So, dalam matematiknya adalah 1 cm sama dengan 5 km. Bermaksud, kalau kita ukur jalan raya di peta yang menggunakan skala ini, kita ukur 2 cm contohnya. Berapa jarak sebenar? 1 cm 5 km. Kalau 2 cm 10 km. So, itu adalah skala lurus. Itu adalah kegunaan membaca skala. Jelas So, dengan itu kita tamat penerangan untuk tajuk kali ini, minggu ini. So, saya tak panjang-panjangkan, pendek aja, janji saya nak anda faham. So, macam biasa, bagi kelas-kelas yang baru, anda akan terus klik ke next step lah. So, ramai kalau yang tak dengar, tak dapat kata kunci, korang memang tak boleh klik ke step yang seterusnya. So, sebelum saya tamatkan kelas kita hari ini, kata kunci yang kedua kata kunci yang kedua adalah huruf kecil semua, rapat-rapat juga macam tadi juga. Perkataannya adalah PDPR. Huruf P, huruf D, huruf P, huruf R. PDPR, huruf kecil semua, rapat-rapat. Ditarik untuk kata kunci kedua. Maka kata kunci pertama dan kata kunci kedua betul anda tulis, anda akan dapat ke step yang seterusnya. Boleh pergi ke peringkat seterusnya untuk menjawab uji minda. Semuanya menggunakan Google Form. Sekali harung terus saya buat sekarang ni, senang. So, sesiapa yang gagal untuk mengisi, tiba-tiba dia kata kunci salah, cek betul-betul, mungkin anda ada tertype huruf besar. Jangan guna huruf besar walaupun satu, mesti semua huruf kecil. Kalau tak berjaya juga, mungkin anda ada tertekan space, jarak. Jangan, tak boleh jarak juga, mesti rapat-rapat. Huruf kecil semua sekali dan rapat-rapat, di type rapat-rapat. Tak berjaya juga, maksudnya anda tersalah kata kunci. Anda perlu tonton balik video ini daripada awal untuk pastikan dapat kata kuncinya. So, saya tamatkan kelas kita minggu ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.